Online lah. Okey. Okey, Din terus cakap Din, hari ni kita acara apa? Assalamualaikum. Muka tak nampak. Muka tak nampak suara saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel BIG Siri 2. Siri 2. BIG pelajar-pelajar semester 2 tahun 1. Hari ini pagi jam saya menunjukkan pukul 9.25. Kita ada satu acara baru yang dinamakan apa nama dia? Okey, apa dia tu obstacle tu? Tolong bagi tahu sikit. Kami perlu meredah tasik-tasik di sinilah macam mana kita bukan tasik. Tasik ke? Ini lubuk. Lubuk. Okey. Khadijah. Okey. Lubuk apa tu? Lubuk apa tu cakap? Jadi lubuk yang berpaya. Dia dapat tengok lubuk yang berpaya di sini. Tanah semua berlumut. Kemudian melalui apa tu? Dalam tu lubuk, kemudian lubang pengaliran. Dan bawah tanah, kemudian dia mereka akan keluar. okey. Kemudian Akan terus ke kolam. kolam Untuk buat aktiviti air lah. air lah. Aktiviti apa tu? Aktiviti air tu kita akan meredah halangan-halangan di air. Okey. Okey, terima kasih nampak Nur Hayati Daud masuk. Jadi bukan setakat masuk, kita akan ambil fire tu letak kat muka. Okey, kita tengok apa kita punya KU kata tentang aktiviti ni. KU tolong bagi sedikit komen tentang aktiviti pagi ni apa? Apakah acara pagi ni? Pagi ni apa cakap pagi ni? Okay, pagi ni kita akan buat aktiviti obstacle, iaitu merentas halangan. Ada beberapa halangan. Yang pertama kita tengok kat sana. Pak, boleh tunjuk kat sana? Okey, tak apa kita tunjuk. Kita akan pergi sana ni. Okey. Iaitu pelajar akan masuk ke dalam apa ni kita panggil kolam lah, kolam yang berlumpur. Kolam ni bersih, air bersih ya, don't worry, air bersih, air mengalir daripada anak sungai dekat atas, bukannya air kubahan. Dan diorang akan ambil lumpur dan melalui terowong dan pergi akan ke dalam tasik nanti. Okey. Jadi apa yang diharapkan dari aktiviti ini? Pelajar akan diharapkan pelajar kat sini akan dapat apa? Keberanian, kecekalan semua ada kat sini. Okey, Pak, okey boleh turun kat sana. Okey. Terima kasih kepada KU. Juga di sini kita punya jurulatih penjelas utama Cik Jeb. Ini tuan owner syarikat ni. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian yang ini Cik Din. Cik Din boleh bagi tahu apa aktiviti pagi ni dan apa sebenarnya objektif kita tentang apa obstacle ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, untuk aktiviti hari ini kita ada dua aktiviti yang kita akan laksanakan dan sedang pun berlangsung, iaitu berkaitan dengan kembara obstacle, okey, merentas halangan. Dan selain daripada itu, kita akan ada orienteering yang sedang ditaklimatkan kepada para pelajar, ya. Dan selepas ini mereka akan bertukar stesen itu sebelah petang. Kumpulan A akan melakukan orienteering dan begitu juga untuk kumpulan B akan melakukan obstacle. Jadi saya harapkan mereka cekal, okey, untuk memastikan bahawa aktiviti ini dapat dirangsungkan dengan sempurna dan seterusnya. Yang penting falsafah di sebalik apa yang dilaksanakan, bukan hanya melaksanakan aktiviti tetapi falsafah melakukan intervensi yang sepatutnya lah. Okey, dan aktiviti ini akan berterusan. Maksudnya esok kita akan ada pula aktiviti yang melibatkan air juga, iaitu berakit, ya, berakit, dan selain daripada itu melibatkan survival, ya, melibatkan survival yang akan dilaksanakan oleh jurulatih-jurulatih di sini. Okey, terima kasih kepada penyelaras yang terbaik bersama kami. Okey, terima kasih kepada penyelaras program kali ini. Ini dia hasil dua orang ni. Okey, apa yang awak dapat tentang ni? Muka nampak cantik nampak? Satu mencabar. Agak mencabar sebab dalam. Lepas tu dia punya selut tu meletak sampai kaki. Okey. So lagi dia baiklah untuk kita punya kulit. Okey, apa falsafah dia? Apa ada? Dari tanah kita. Walaupun nampak buruk tapi kulit baik. Tanah kita kembali. Okey, yang adik ni apa? Apa nak cakap? Macam apa dia? Nak cakap tentang apa ni? Make up, makan. Okey, cakaplah. Apa yang awak dapat ni? Jangan. Okey. Berdasarkan
Saya rasa saya. Saya dapat yang saya dapat tahu yang kita kena percaya kepada kawan sebab kawan yang tolong. Termasuk dengan tepi pun ya. Dan juga kawan juga jangan jadi kita kat belakang. Kemudian sebab ini melambangkan dari tanah kita dapat dari tanah kita kembali. Okey, terima kasih. Kepada adik siapa nama ni? Asma. Ni? Najib. Najib, kalau mak abah awak tengok ni, abang nak cakap apa? Saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab support saya dari belakang. Okey. Okey, ni kalau ada mak cakap apa ni? Jangan risau. Terima kasih atas syarikat IPG Ah. untuk jalan ini. Okey. Alright, kita akan berjalan. Pada pagi ini kita ada 2 lokasi sebenarnya. Satu lokasi dalam Tasik ni. Pelajar-pelajar yang dikatakan oleh ketua unit tadi, ketua penjelas, mereka dari Tasik kecil ini akan menyusur ke dalam lubang. Menyusur dalam lubang akan melalui terus ke Tasik untuk melakukan aktiviti berakit, saya rasa. Okey. Saya terpaksa menurun cerun ni. Agak curam juga. Okey, inilah Tasik kecil. Dan di sini pelajar-pelajar direndamkan supaya mereka berani dalam Tasik ni ada ikan, haruan, belut, semua ada. Untuk fear factor, mengurang fear factor. Dan bersama dekat sini juga kita taklimat dari jurulatih dari JPAM yang bersama dengan kami daripada semalam lagi. Okey. Malam. Itu dia. Nampaknya mereka cuba mengelakkan daripada kegelian. Okey, itu dia. Selampaknya mula-mula takut tapi sekarang Pegang. Saya tengok siapa yang tak cukup. Tambah. kurangkan bercakap. Lumpur, ambil lumpur itu air. Bukan air. Lagi. Ada juga nampaknya murid ni yang agak nakal sikit ni, dia cuba mengelak daripada meletakkan lumpur. Tapi lumpur ni bukanlah lumpur yang kotor sebab Tasik ni Tasik air yang bersih, air hujan. Dan air ini bukanlah air yang daripada loji atau sebagainya, tapi air yang bersih. Okey, Fatmawati. Kita punya pensyarah. Terima kasih Puan Fatmawati kerana masuk dalam siaran langsung ini. Jadi Puan Fatmawati yang semalam terkenal dengan abseiling, mungkin Puan Fatmawati boleh cuba dalam Tasik ini. Penyelaras pun ada bersama sini. Mereka akan menyusur daripada Tasik ini terus masuk ke dalam lubang ini. Okey, saya bawakan ke dalam lubang ini. Dan lubang ini akan tembus kepada Tasik di sebelah sana. Itulah laluan dan yang sepatutnya mereka lalui. Okey. Jurulatih sedang mengatur orang. Okey, mereka sedang menyusur ya. Dia menyusur. Okey, tengok siapa yang berani. Adakah mereka berjaya menyusur dalam terowong ini? Terowong ini pun juga tidak bahaya nampaknya. Okey, semuanya berjalan lancar. Okey. Itu dia mereka merangkak. Saya cuba. Okey. Yang 5 saat. Okey, angkat tangan. 8 saat saya tu. Mungkin mak awak, bapa awak sedang tengok ni. Boleh buat. Okey, bagus. Okey, kumpulan ni siap sedia. Okey, saya sedia. Ready? Ni kumpulan apa ni, semangat nampaknya. Jom kita masuk. Ni kumpulan apa ni ya? 3, 4. Go. What? Oh, nak lupa pula dia. Tak apa, jalan je. Hentak je. Pantang menyerah, pantang mengalah, walau dicabar. Itu kumpulan mereka yang diberi gelaran dengan pula khas. Nampak ya, itu dia bergembira nampaknya anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, link ini kalau ada rakan-rakan yang daripada IPG boleh sharekan link ini supaya mereka dapat melihat. Hari ini aktiviti yang lebih mencabar berbanding semalam. Mereka sedang melalui memegang tangan bersatu padu bersama-sama masuk ke dalam lorong ni. Okay, saya bawa ke lorong ini. Okey, lambai sikit. Okey, lambai pada kamera jika ada yang teringin. Bridget. Okey, Bridget. Itu dia.
Okey. Oh, hebat dapat hebat. Pengarah IB sedang menonton. Selamat datang kepada Dr. Masita. Okey, Dr. Masita sedang memerhati melihat secara langsung ini. Terima kasih. One line. Okey, itu dia masuk dengan muka yang disalat dengan sedikit lumpur. Okey. Baik. Itu daripada lokasi obstacle. Ini jurulatih kita terus memberi tumpuan yang hebat. Jadi kita akan cuba pergi membawa satu liputan kepada lokasi yang kedua, di mana pelajar-pelajar diajar mengenai bearing, saya rasa bearing, orienteering. Sebelum tu kita pergi dulu. Itu dia. Puan Fatma pun ada di situ. Saya sebagai pengulas anda pada hari ini mengambil alih daripada pelajar ni, nampaknya. Okey, mereka telah berjaya tembus ke saluran ini. Puan Fatma ada ya? Puan Fatma boleh tengok secara langsung. Dengar suara saya tak? Okey. Itu mereka keluar ya, macam komando pula saya rasa. Lapor dulu. Berapa orang anggota yang ada? Ada yang kehilangan kasut di dalam. Ada yang kasut. Macam mana Puan Fatma? Cuba bagi sedikit apa yang mereka nampak. Mereka hilang kasut apa? Tadi ada pelajar yang apabila turun daripada longkang, kasut dia terkeluar dan hilang terus. Dia cuba cari beberapa kali tak jumpa juga. Okey. Nanti kita akan gantilah. Tak berkasa. Okey, mereka akan tembus. Sampailah mereka sekarang di tepi tasik. Okey, Lambai nak cakap apa? Suka? Saya seronok lah. Okey, boleh? Boleh. Comel. Okey, comel semuanya. Nampaknya comel-comel belaka. Ni abang sihat ni apa dah jadi? Apa dah jadi dengan muka-muka awak ni? Kita tak tahulah. Okey, kita ada ketua. Okey, ketua lapor saya. Yang inilah tasik semalam. Pasti yang indah dan permai yang mereka akan pergi membuat membuat rakit. Okey, ini nampak muka-muka angkat tangan sikit mak awak. Hai mak, cakap hai mak abah. I miss you. Okey, cakap I miss you, nak cakap jangan risau mak kata. Okey, nampak belakang itu Encik Omar. Encik Omar juga sudah mula masuk gelanggang. Nampaknya Encik Omar juga akan masuk gelanggang. Puan Fatma juga akan masuk gelanggang. Silakan. Kilan jam ya? Tak apa, kita akan ganti dengan minta kat penyelaras. Okey, nampaknya terik matahari sudah mulai naik pagi. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 9.38. Di mana mereka sekarang ni sebenarnya? Oh, di hujung sana. Sebelum tu kita pergi ke lokasi kedua. Sebelum kita pergi balik ke lokasi membina rakit, saya rasa. Kat mana bina rakit tu? Oh, tepi sana. Okey, nanti kita sebelum tu kita pergi dekat lokasi yang kedua. Orienteering. Kita orienteering. Apa dia orienteering ni? Kita tengok dulu apa ya. Saya sedang menuju ke tempat orienteering. Orienteering ini diketuai oleh Cik Roslan Khalid dan juga siapa ya? Dan juga Cik Omar dan Cik Bai. Cik Bai juga tak di sini. Ini orienteering. Pelajar-pelajar diajar. Okey, Noriza, terima kasih kerana masuk line ni. Okey, mereka sedang baca orienteering ya, diajar orienteering. Mana orienteering awak? Okey, tunjukkan. Ni dia orienteering. Okey, awak belajar apa ni? Awak belajar apa ni sekarang ni sebenarnya? Okey, sekarang. Saya sedang buat apa? Okey. Okey. Encik Hashim juga ada, Pak Hashim juga ada kat sini. Okey, pengarah sedang bersama anda. Dia nak cakap apa? Hari ni belajar bearing. Tak nak Assalamualaikum kepada pengarah. Assalamualaikum pengarah. Doktor. Okey, ini nampaknya bearing sedang. Dia sedang baca. Berapa bearing bacaan sekarang awak ni? 300. Betul ke 300? Kita tengok 300. Tunjuk 300 mana? Ni menghadap ke Cik Hashim. Ke arah utara selatan. Utara. Mereka di atas. Jadi mereka mengadakan kelas teori dulu sebelum mereka bergerak untuk membuat amali dalam satu kawasan. Muka-muka begitu berminat ya, satu benda yang baru mereka belajar.
Okey. Okey, lambai Puan Pengarah, Doktor Pengarah sedang melihat. Okey. Okay. Ni kita punya jurulatih. Dia, okey Puan, ini doktor, ini dia bukan Pengarah. Madani. Dia nak cakap Madani. Okey. Ni macam mana apa yang awak belajar ni tempat panas ni? Okey, dah bagus. Teruskan. Jadi mereka telah memberikan tumpuan yang begitu baik untuk belajar Kompas. Okey, angkat tangan. Pengarah ada kat dalam. Sekejap tu tanya Assalamualaikum. Okey, itu dia. Seronok apabila saya kata pengarah, Puan Pengarah, Doktor Pengarah ada bersama dengan kita hari ini dalam. Ini dia kita punya perjalanan. Itu dia tempat Rotary. Mereka belum lagi bergerak dalam kawasan di kebun sana. Kita akan mengadakan Rotary ini secara amali di atas dusun untuk mencari arah. Okey, baik. Nampaknya ini kita juga ada kita punya Cik Mus. Cik Mus kita orang senior. Okey, Cik Mus, apa yang mereka sedang belajar ni, Cik Mus? Okey, ini Cik Bai memang terkenal lah. Dia seorang yang memang orang yang bergiat dalam aktiviti luar yang begitu lama. Kalau nak kata Cik Bai ni memang hebatlah orangnya. Jadi Cik Bai, apa pendapat Cik Bai tentang potensi anak-anak kita apabila mempelajari bidang-bidang yang di luar daripada kelas ni? Okey, Cik Bai boleh bagi sedikit komen. Ataupun degree lah untuk jurusan. Jurusan darjah. Contoh kan. Macam-macam dan sebagainya. Nilai-nilainya daripada ini pada peserta. Kalau kita tanam ini maka harapan kita contoh sebab di luar mereka boleh menghadapi cabaran. Session yang pernah session 1. Session ni apa? Dugaan ataupun segala rintangan lah dalam pendidikan juga apa yang okey kata 6 Jadi insya-Allah kita harap 6A lepas diaji session 1 mereka akan dapatlah nilai-nilai ini untuk digunakan mereka akan dapat. Jadi sekarang lokasi ini mereka sedang belajar apa, Pak? Session 2 sesi orientering apa kepentingannya? Dan kalau kita lihat untuk maksudnya itu halangan akan telah dilaksanakan. Mereka akan buat aktiviti dan bila Okey, terima kasih Kak Bai. Inilah ruang makan, sangat sesuai apabila kita mengadakan satu aktiviti selesa berbanding dengan tempat-tempat lain. Di situ ialah dapur. Dekat kita ada pembantu yang sangat beri kerjasama yang baik. Keperluan-keperluan yang sesuai. Selesa, peralatan yang sangat mencukupi untuk perkemahan. Pelajar-pelajar kita akan masak di sini. Hari ini. Okey, Siwa Purma. Okey, Cik Dr. Siwa, apa khabar Dr. Siwa? Tempat ini juga tempat masak pelajar-pelajar. Diberitakan kepada saya bahawa malam esok seorang pelajar yang pernah pergi ke Jepun selama 6 bulan, Daniel. Dia mempunyai kepakaran dalam bidang masakan rupanya. Pelajar kita, bila sampai sini baru kita nampak bidang mereka ni dalam masakan. Daniel ni dengan sukarelanya akan memberi satu persembahan masakan Tom Yum ala Thai. Memang dia pakar ala Thai kerana semasa dia di Jepun, beliau telah masak Jepun dan dia juga telah memberi peluang timbalan rektor untuk makan masakan dia dan mendapat pujian. Jadi malam esok ada seorang pensyarah daripada sini yang bermurah hati. Pensyarah-pensyarah Koko ni kadang-kadang sangat bermurah hati tanpa mengira wang, mengeluar duit poket. Duit poket untuk memberi makan tambahan sebagai satu hadiah, sedekah dan sebagainya. Jadi esok malam kita ada masakan Tom Yum ala Thai yang dimasak oleh pelajar Daniel ni. Kemudian dan masakan lain lah, masakan tambahan. Kalau tuan-tuan dapat merasainya mungkin sedap lah. Kalau dah orang besar-besar mengakui masakan dia bagus, mungkin dia dari keluarga peniaga. Ini Cik Roslan.
terus memberi penerangan tentang bearing. Bukan senang nak belajar bearing ni. Kalau betul ikut, ni pelajar kita. Kalau nak belajar betul tentang bearing ni mungkin makan masa yang lama. Sebentar lagi kita akan pergi kepada lokasi kedua. Setelah budak menyusul dari terowong di tadi, mereka terus ke hujung tasik. Sekarang bersedia untuk ke tasik. Saya kira mungkin mereka sedang membina rakit. Jadi bina rakit ni semua pesara-pesara akan turun ke dalam, di mana yang pihak perempuan, bagi golongan perempuan akan diketuai oleh Puan Fatma dan Cik Jeb. Yang laki-laki ni Pak Asim kita, yang sangat committed dan sangat berminat dalam aktiviti luar ni. Dia ni memang sentiasa memberi sokongan, sentiasa membantu kami ke mana saja berada. Okey Pak Asim, apa khabar, sihat lah? Okey Pak Asim yang sabar dan dengan kerenah pelajar. Di samping itu, untuk mengelakkan bosan, pesara-pesara bosan ada juga di sini boleh memancing. Pesara-pesara juga memancing. Rasanya ada dapat sedikit ikan lah. Ikan yang boleh dimakan. Kita tengok ikan apa yang mereka dapat ni. Oh, dalam ni ada ikan, kalau saya tak silap saya, ikan lampam dan haruan. Semalam juga mereka dapat ikan keli dan talapia. Besar ikan ni. Puan Fatma cukup suka makan ikan sungai ni. Puan Fatma dia suka makan ikan seput ni. Dan sekejut jugalah, Puan Fatma ni bukan dari kaum orang Melayu, tapi dia suka makan ikan. Yalah, dia pun daripada Beruas, memang dia suka makan. Sedap ya. Ni yang tukang Cik Hashim. Di tasik ini dibenarkan makan, tapi malangnya bukan musim buah. Kalau dekat sini mungkin memang buah akan bertaburan, terutamanya durian. Inilah satu dusun sebenarnya. Satu dusun yang diubah suai menjadi pusat latihan dan makan agraloka. Kawasan perumahan saya bawakan untuk melihat persekitaran. Kawasan rumah pesarah juga, walaupun dibuat dalam bentuk dom, tidak ada aircon, tapi sejuk. Malam sejuk, selena dan sesuai lah. Okey, jadi itu nampaknya. Tu nampak di hujung sana. Kita akan bawa anda ke hujung tasik. Hujung tasik, tengok mereka sedang diberi taklimat untuk melakukan aktiviti tubing. Kalau tak silap saya, tube. Membina tasik ya. Okey, ada yang sah ini. Ada perkara. Okey, tu kat tangan. Nanti kita akan bawa semula ke lokasi ini, apa mereka berada dalam dusun nanti. Ini untuk memastikan mereka dapat membaca. Okey, kita bergerak sekarang. Boleh kita bergerak sekarang? Dr. Siwa, nampaknya satu hari Dr. Siwa boleh ikut sekali ya, Dr. Siwa. Berminat nampaknya. Kadang-kadang duduk dekat IB ni jemu juga. Tapi dekat sini pun bukanlah berarti boleh bercuti. Tak boleh tidur malam. Sebab pelajar-pelajar kita ni, bila mereka dekat sini, kalau kita tidur pukul 10, aktiviti belum berakhir. Aktiviti akan berakhir dalam pukul 11. Kemudian mereka akan bersembang. Macam-macam cerita lah. Sampai dah pukul 3, 4 baru dia orang tidur. Bangun pagi pukul 5. Ini tasik cantik ya. Tasik ini saya rasa bersih lah, sebab dia tidak dicampuri dengan apa sumber-sumber lain. Hanya peserta-peserta khusus saja yang akan masuk dalam tasik ini. Tasik ini juga bersih. Air dia pun juga tidak berbau dan mengalir. Okey. Tu dari jauh Kem Agroloka. Atas tu ialah pokok kelapa sawit, tebing-tebing, pokok-pokok durian di sekeliling anda. Ini ialah kemah-kemah. Kemah-kemah yang ada. Okay, kita masih bergerak ke hujung sana. Agak jauh jugalah untuk berjalan ni. Okay, Dr. Siwa, nanti kita akan cuba bawa Dr. Siwa pula. Okay, saya sedang berjalan di tebing tasik ni. Nampak taklimat sedang diberikan. Siapa yang ada di sana? Ketua unit pun ada di sana. JPAM pun ada di sana. Ketua JPAM. Kemudian ni pelajar kita. Okey. Rugi tidak ambil bahagian dalam benda-benda perkara-perkara macam ni.
Okey, Dr. Siwa. Jangan. Mana dia? Hero-hero kita. Ini sedang pelajar-pelajar sedang melihat benih putik durian sebenarnya dah ada. Putik durian. Ini pegawai JPAM kita. Ada buah ke? Belum ada lagi ya. Kalau ada buah tu boleh kita makan kan? Kalau ada buah boleh kita makan tak? Ini abang JPAM kita bagi gelaran kat dia lah. Dua orang ni abang handsome lah, kita panggil abang handsome. Okey. Itulah pokok nampak. Tapi nampak putih lah, putih durian mungkin lepas raya lah ni. Live ke tu? Live. Kita dalam channel IPG. Dituntun oleh warga-warga IPG, pengarah dan semua ni. Okey. Saya sedang pergi menunggu melihat taklimat yang diberikan untuk tubing. Saya pun tak nampak lagi mana tubingnya. Okey. Ini dia kumpulan pensyarah yang meninggalkan saya nampaknya. Okey. Puan Fatimah, Dr. Siwa sedang online sekarang. Nak cakap apa, Siwa? Nak ajak dia ke? Selamat menyaksikan VIG Camp Agrolokan Belebu Negeri Sembilan. Ini betul ya, Puan Fatimah, Dr. Siwa. Ini Fatma tau, bukan Fatme. Ini Fatma, betul, yang original. Yang ni, okey, taklimat sedang diberi. Saya pun mengah juga nampaknya, tak pakai ubat lagi nampak. Okey, kita tengok apa ya, saya letakkan dekat sini. Macam mana mereka menjalankan, kita cuba. Ada tuan. Ganda. Tapi bagi tadi dah setengah habis kan. Budak-budak ni dia tak stay tau. Dia masuk. Dia macam Minyak, minyak. Sini. Ini apa nama dia? Obstacle. Apa nama dia? Tadi obstacle. Tadi melalui terowong. Okey, selepas ini mereka bersiap sedia untuk mengadakan acara merentas halangan di air. Melalui tali, melalui pipe air di atas air lah. Kalau mereka tidak imbang badan, mereka akan terjun dalam tu. Muka masih lagi cantik-cantik. Okey, merah nampaknya macam udang galah. Ni nampak muka macam merah. Macam mana? Okey. Okey dah, tunjuk good. Kalau good tunjuk good. Okey, ni macam mana? Okey. Ni Sabah dah jadi macam mana? Datang daripada negeri Cina ke mana entah dia ni. Tapi dia ni anak Iban. Sama dengan ni apa orang ke ni apa? Oh, dapat make up peri nampaknya. Okey. Membuat titi 10. Apa dia? Okey. Oh. Titi 10 dia punya lagu dia. Titi 10 3 kira 1 sebanyak 10 kali. Faham kan? Saya nak buat serentak boleh? Okay, standby di sini. Standby di sini. Okay, standby. Titi 10 3 kira 1 exercise mula.
Saya pun tak tahu lagu apa dia orang nyanyi ni. 1, 3, 10 apa semua. Ini lagu Jepam agaknya. Hello Umi. Okey nak cakap Umi. Sekarang kami sedang melakukan. Awak boleh cakap ucapan kepada ibu bapa awak. Nanti kita boleh tengok rival. Yang ada di rumah. Janganlah tidak cam anakmu ini ketika pulang. Ya, ibu saya bersama kakak beradik sini selamat sahaja, baik-baik sahaja, tidak sakit pun. Kami happy saja. Assalamualaikum mak abah. Saya okey kat sini. Walaupun muka nampak macam tak okey tapi okey. Betul. Makan cukup, tidur cukup. Tidur ada cukup sikit tapi tak apa. Alhamdulillah semua fasiliti bagus. Obat sempat saya dia ambil pun. Betul. Jauh tak? Pokok kat kita Cik Umar. Dia tak macam. Dia mata aku dia. Duduklah tu Anis nak dia ambil barang. Duduk. Anak tuan judi. Ya ke? Ha. Boleh tak ni? Okey. Tapi kalau kita mati, kalau ke belakang mati. Pintu mata ni. Saya semalam dah berlatih. Tangan gini. Ni. Kak, Assalamualaikum. Kakak, tak salah. Okey. Assalamualaikum semua. Jangan lupa komen. Tak nak cakap Assalamualaikum pada puan pengarah kita, Datuk pengarah. Doktor. Assalamualaikum doktor. Baik kak. Assalamualaikum doktor. Kami baik-baik saja. Baik je. Baik je. Okey, saya pun menjemput Cik Azudin beri sikit ulasan apa benda, apa perkara mereka sebenar mereka lakukan ini ya. Cuba Cik Azudin tolong bagi tahu ulasan sikit. Selamat menyaksikan BIG untuk fasa kedua. Jadi kita akan teruskan aktiviti. Sebenarnya kita sedang menyaksikan untuk proses bagaimana mereka melakukan apa yang dipanggil sebagai keyakinan di air ataupun water confident ya. Jadi ini kita permulaan untuk kita turun ke dalam air ya, teknik membelakangkan. Itu ditunjukkan oleh jurulatih. Sekarang kita sedang menyaksikan seorang demi seorang. Okey, sebelum turun ke dalam air. Selepas water confident ini sebenarnya kita akan teruskan aktiviti ini dengan menyaksikan apa yang kita selalu lakukan, iaitu melibatkan merentas harangan ya. Ada 5 stesen untuk merentas harangan ini, yang antaranya ialah river crossing ya, lepas tu 1, 2, 3 lekuk ya, dan ada beberapa yang lain lah yang sedang dikendalikan oleh jurulatih di sini. Okay, terima kasih kepada Cik Din. Okey, boleh teruskan ulasan anda. Jadi saya letakkan kamera ini di hujung, kita tengok apakah sebenarnya yang mereka sedang lakukan. Tambah ke belah tu. Cik Muhammad Saifuddin nampak sedang menonton. Muhammad Saifuddin, selamat datang. Cik Muhammad Saifuddin. Kita sedang menanti puan pengarah kita, doktor pengarah kita kalau boleh masuk. Dr. Nirwana.
Kalau boleh masuk, sila masuk Dr. Nirwana. Kami sangat berbesar hati kalau Dr. Nirwana, Dr. Masita dapat masuk. Apa dia tulis kat dada dia? Som. Tak dari zoomnya. Ini pada buat. Oh, ini yang. Udahlah semalam telan air, hari ni telan air lagi. Aduh, jadi gila kopi dah. Okey. Betul. Memang itulah ni. Jangan cakap. Dia boleh terus bagi ulasan dia. Terus cakap dia ni. Terus. Dekat boleh masuk. Tengok ada siapa masuk tu Din. Nama siapa masuk. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum. Sis juga sedang berada dalam online. Sis, inilah hasil-hasil sis mengajar dulu. Tapi kali ni yang sis ajar tu semua dah tua-tua. Kita terpaksa pakai jurulatih daripada Jepam. Okey. Mungkin sis kita ya. Lambai pada ni jurulatih lama kita. Nama dia sis, apa khabar sis? Apa khabar? Ini Cik Jeb punya kawan ya, sahabat. Dia juga seorang jurulatih yang lama dalam bidang ini. Nasib baiklah dia dah pencen. Kalau dia tak pencen, dia akan latih awak. Menangislah awak. Sebab saya pun hari tu kena benam juga dengan sis ni. Okey sis, apa khabar? Harap sihat segera. Jangan ada sakit-sakit. Adik sis kat sini sihat belaka, dia seronok, dia tak nak balik. Okey. Jangan takut, makan semua cukup. Mungkin sis dapat lihat nostalgia lama sis. Okey, ini dah saya nak mengulas pun, saya pun tak pandai tentang benda ni. Tengok je lah apa yang mereka lakukan. Okey, terima kasih kepada semua yang masuk dalam channel ni. Tapi tak tahulah, sis pernah sampai sini ke? Sis pernah sampai sini ke sis? Tak pernah kot ya, Jelebu. Cantik juga tempat ni. Untuk aktiviti sebegini. Dia daripada Ipoh ni ya, daripada Ipoh ya. Ipoh hujan barangkali. Ipoh hujan. Dekat sini dia panas sikit. Panas dah redup Okey. Jadi sis, kita akan sambung kita punya aktiviti selepas raya nanti. Jadi kayu-kayu yang ada tu basuh-basuh dulu lah, lap dulu sis ya. Okey, bagi kilat dulu. Okey. Ini tak tahu ni. Ini apa ni Cik Jeb? Cik Jeb ni apa namanya? Terjun apa? Ada nama terjun. Semalam apa? Tracker? Tak apa. Traders? Semalam trader. Yang ni ini kuat lentang agaknya. Norzita. Okey, Norzita juga sudah masuk. Okey, bagi lambaian kepada HCP awak. Apa khabar Puan Norzita? Angkat. Okey. Seronok tak? Seronok. Okey, angkat tangan semua pada Puan Norzita. Okey, Puan Norzita. Puan Norzita dia tak berani main air tu sebab dia tak datang. Okey. Okey, sis, mereka sedang buat apa ni? Water confident ke? Nak cakap pun tak tahulah. Sebab ini aktiviti orang yang pakar-pakar. Kita juga ada 2 section. Satu lagi section di hujung tasik sana sedang buat orienteering. Nampaknya mereka sedang di dalam dusun durian. Diketuai oleh beberapa orang, secara diketuai oleh Cik Roslan ya. Cik Roslan akan mengetahui orienteering dalam dusun durian tu.
Tak tahulah dia jumpa durian ke, dia jumpa musang ke nanti. Tapi jangan budak sampai ke Kuantan pula sudahlah. Tersesat. Di atas bukit tu Cik Jeb. Di atas dusun sana ada dusun buah-buahan. Pokok buah-buahan sedang berputik. Mungkin awak, malanglah bagi awak. Sepatutnya kita adakan BIG selepas Hari Raya mungkin ada buah durian. Jurulatih Cik Omar sedang main telefon untuk hantar kabar kepada keluarga. Okey, yang ini pula, ini kita punya, tu dia kita punya jurulatih kita sangat. Ini bukan jurulatih, dah hilang lah pula dah. Oi! Ni. Okey, angkat tangan sikit kepada tetamu kita yang masuk. Jurulatih daripada Ipoh, jurulatih Ketua Jabatan Unit Co-Curriculum Ipoh dulu. Cik Sia ni dulu dia merupakan, pernah melatih lah jurulatih di IB. Untuk renang, dia dengan Cik Jeb dulu. Berenang di Tanjung Uda saya rasa. Kalau dia latih kita, Encik Omar nangis. Kalau nak tengok dia berambat atas, dia boleh berlari atas ni, jangan main-main. Jadi kalau saya berlatih dengan dulu, saya nyorok-nyorok. Takut kena. Tapi tak boleh lari juga, kena juga kan. Ni pakar ni. Pakar orang lama co-curriculum. Itu Norzita. Norzita. Puan Norzita kena ni. Apa khabar? Tanya apa khabar Puan Norzita. Puan Norzita sedang mendengar tu. Sedang mendengar. Dia keluar nama tu, dia boleh. Keluar lah ya? Puan Norzita, apa khabar hari ni? Ada kemasukan baru ke, pensyarah baru? Kita akan membuat satu program BIG untuk pensyarah baru. Dan Puan Norzita akan jadi sebagai sebahagian daripada jawatan kuasa tersebut lah. Begitulah lazimnya hidup kita ni, yang patah tumbuh hilang berganti. Yang muda, yang tua akan diganti yang muda. Kita sudah menerima 23 orang pensyarah baru yang akan dilantik dalam bidang unit co-curriculum ni. Mungkin dilantik oleh kami-kami yang tua-tua yang akan pencen macam ni. Cik Din nak pencen lagi berapa bulan saja. Saya pun 19 bulan. Puan Fatma pun dia nak pergi bekerja di college di India. Dia dapat tawaran di India. Cik Omar dan sebagainya. Masing-masing itulah, tibalah masanya, tak lama lagi kita akan beralih. Jadi Puan Norzita akan melatih betul. Pensyarah baru. Tak ada alasan Puan Norzita apa kata kalau kita melatih pensyarah baru, kita jemput co-curriculum, jurulatih dari co-curriculum yang telah bersara datang. Okey, ini apa? Ini lori Atlas datang, lori Atlas bawa ais batu. Jarak daripada pekan terdekat dari sini jauh juga. Dalam 6-8 batu juga dalam hutan. Kalau nak dalam waktu malam tu tidak digalakkan lah. Jadi kalau nak tidak digalakkan sebab sunyi, tempat ni sunyi. Damai. Itu sedang buat apa tu timbul tu? Kalau nak left boleh lah. Siapa yang ada kereta BMW yang simpan tu. Kalau ada motor yang tayar 3 Honda Wing tu, boleh sedap kona. Yang tayar 3 lah. Kalau yang tayar 2 tu mungkin susah sikit lah kona baring. Bagi muka sikit. Okey, angkat tangan sikit. Ni seorang lagi, satu kumpulan lagi akan turun. Hari ni kita beruntung sebab hari ni nampaknya bagus Jepam ambil alih. Mungkin ada sedikit kelainan lah, tapi tak jauh beza antara cara kita dengan cara mereka. Cara mereka lebih kepada cara menyelamat, saya nampak. Macam cara kita ni lebih cara 25. Itu siapa tu yang atas tali tu? Bersidai macam mermaid tu. Itu anak pegawai. Nampak? Anak pegawai Jepam ni. Nama dia, siapa nama Jepam tu? Jepam? Cawangan mana dia? CP dengan CC. Jawab cawangan mana? Kita juga cara umum terima kasihlah kepada mereka kan. Orang negeri nampaknya mereka memberi taklimat cara Jepam. Okey, makan sedap sini. Semalam makan daging kicap kijang. Malam tangkap pelanduk. Ni siapa pula masuk ni? Ini Maybank card transaction RM356. Ada transaction ke? Ada Maybank transaction RM356. Bayar apa?
Sis mungkin nak dengar cakap Jeb. Jeb, sila cakap dia, Jeb. Apa khabar, tak ada? Itu dia terjun. Ini terjun apa nama ni, Cik Jeb? Saya pun tak tahu ni terjun apa, membelakang. Back, apa dia? Backslide. Backplant. Backplant. Oi, backplant. Pantai sajalah. Tu. Tapi pelajar-pelajar kita ni datang dari pelbagai. Ada yang bila kita ajar macam ni, dia menunjukkan advance. Cara 360 lah pula. Lompat 6 kaki papan anjal lah katanya. Ada yang 10 meter papan anjal. 2 sama soft lah. Macam-macam. Kita ajar satu, dia tunjuk kita 2. Ini budak-budak kampung yang jadi cikgu ni lah. Kita ajar satu, dia ajar kita 3. Macam ini katanya senang. Tapi takut jugalah nak buat ni. Kolam ni tak dalam sangat pun. Lebih kurang dalam 4 kaki lah. Tapi cuma dalam kolam ni dia ada belut. Ada belut tak? Belut. Ikan lampam. Ikan apa? Ikan aruan. Yalah tadi pensyarah tadi yang macam saya bawa secara langsung tadi. Ikan-ikan yang telah ditangkap. Yang akan diberi makan kepada Puan Fatimah. Apa yang ada di agrolokal ni? Itu jurulatih telah terjun. Begitu hebat sekali nampak. Saya menunggu Cik Din terjun. Cik Din masih tidak terjun lagi. Cik Din akan terjun. Cik Din juga punya kehebatan. Puan Fatimah dengan Cik Jeb ni dia dah jadi macam ikan duyung. Mermaid pun ada. Tapi kalau Omar dia berenang, perut dia timbul. Ni Taha TL. Taha, apa khabar Taha? Taha mana pula masuk ni? Nampaknya Cik setelah keluar. Mungkin sis pergi beli makan nasi lemak sis. Jangan makan nasi lemak sis. Jangan macam-macam makan. Dia amalan pemakanan baru saya bagi ceramah tadi pagi ni. Syukur Alhamdulillah. Saya buat kempen pagi tanpa gula. Jadi hari ni pelajar-pelajar minum air apa tanpa gula. Berjaya nampaknya. Sampai ada pensyarah yang nak pukul saya. Dia nak juga gula. Tapi yang itu saya suruh pergi cari sendirilah. Itu dia sedang bertenang. Mana kawan-kawan warga IB, silalah masuk dalam channel ni. Mana link? Bagi link. Saya nak bagi yang ni. Link. M3P dah bagi, M3P. Apa nak bagi link. Siapa dunia ke? Siapa? Kau tahu dah. Netek saya nak tukar JJ. Jadi maknanya pagi ni buat ni, lepas tu tukar. Petang orang nak masuk sini. Satu hari. Jadi yang sana tu esok. Yang tiup ni esok. Kita tak ada TV. Kita buat rakit. Mana rakit esok? Rakit esok lah. Esok pagi semua buat ke? Sama juga. 50 tu buat rakit 50. Betul, satu lagi buat apa ni, survival. Untuk usia hidup. Main masak-masak. Tikus, masak biawak. Komentator tu kena dibodoh dulu. Aku nak jadi komentator, aku malu kan. Dia kata, apa kata-kata nak salam ni? Dah, dia payah lah saya kan. Nanti biar dia tak datang, kan? Kalau tidak, datang. Elok lagi kita kompoi lagi. nanti kau buka pintu. Dia cakap kenapa tak nak datang dia? Dia cakap saya tak nak salam dengan yang gatel dia cakap macam tu. Jadi maknanya kita boleh buka kelab. Baru ni lah jawab. Boleh buat joget lambak lah. Boleh nyari macam rame-rame. Pak Maon dia nyanyi, Pak Maon. Jadi Pak Maon. Pak Maon jangan. Dia jatuh. Mana Pak Maon? Omar tolong cakap sikit komen apa buat alihkan ke sini pula. Angkat tripod tu cakap terus. Itu alihkan ke sini pula, cari satu view lain. Cakap. Ya, terima kasih kepada Encik Nizamuddin Fauzi daripada HCP.
Selamat datang ke live. Cik Nizam ya? Ya, Cik Nizam. Cik Nizam, selamat masuk ke dalam channel BIG Siri 2 2024. Itu nampak siapa tu? Siapa masuk tu? Nizam. Nizam. Orang HEP. Okey, selamanya selamat dan bahagia nampaknya. Itu dia. Nampaknya ada yang berenang, sedang berendam. Cik Nizam kena datang sekali-sekala esok ya, Cik Nizam. Nanti kita panggil Cik Nizam. Cik Nizam Fauzi untuk datang ke BIG seterusnya. Okey, Cik Nizam. Kita ada 2 sesi. Sekali lagi saya ulang bahawa kita ada 2 sesi. Satu kumpulan di dalam kebun sana. Cik Omar dia ada kebun sana. Mereka sedang menjalankan orientering dalam dusun. Untuk mencari durian ke, atau mencari tak tahulah dia jumpa durian atau jumpa musang. Itu tak apalah. Tapi semua keadaan selamat. Di sini dusun lah, Cik Fauzi. Okay. Jadi HEP kena cari duit sikit, banyak sikit lah untuk buat program budak-budak, pelajar-pelajar sini. Keadaan sini sangat Maksudnya sesuai. HEP ni kena mesra alam sikit lah ya? Mesra alam lah. Tapi nampaknya memang banyak perubahan lah HEP. Begitu integriti mereka sangat tinggi berkaliber. Jadi kita harap untuk mendedahkan satu pengalaman pada Cik Umar pengalaman pendedahan kepada pelajar ni, jangan harap pada Koko lah, sebab Koko ni semuanya dah tua-tua semuanya. HEP pun kena mainkan peranan penting jugalah. Sebab yang tua-tua di Koko ni semua nak masuk hospital, kejap-kejap makan ubat, jadi tak larat dah. Jadi HEP ni bolehlah bersama-sama dengan kami untuk mendedahkan pengalaman. Ini satu pengalaman bagus pada pelajar-pelajar di kampung. Pelajar-pelajar ni akan pergi, dia terdedah kepada perkara-perkara, benda-benda di kampung, macam mana suasana dia. Jadi saya rasa Cik Nizam yang muda ni boleh menggerakkan aktiviti, memperbanyakkan. Lagipun semalam mengikut ucapan daripada pengarah yang lalu di Pulau Besar, dia nakkan supaya kita melatih banyak cara-cara untuk belajar dalam BIG ni, supaya mereka juga boleh membawa pelajar-pelajar mereka sini. Kalau kita tengok bukti ni semalam, ini pelajar lebih kurang dalam 60 orang semalam, ada lebih kurang setengah yang tak berani masuk air. Tampaknya hari kedua mereka dah boleh sampai ke tengah tasik. Di tengah tasik sana mereka sudah mula confident bersembang. Okey, ada yang tak masuk juga, yang menggigil, menangis dan sebagainya, tak pernah mandi. Tapi insya-Allah tak ada apa. Sebenarnya apa yang ada di dalam kolam ni, Pak Bat? Dikatakan dalam kolam ni dia ada macam-macam ikan ada. Dia ikan lampam, ikan haruan, ikan lampam, ikan haruan, ikan apa, belut pun ada, ikan jos pun ada. Jadi Pak Bat jangan lebih-lebih Pak Bat. Penyu pun ada. Penyu ada, kura-kura pun ada. Macam-macam ada. Jadi mereka sedang berenang. Luas tasik ini meliputi satu padang bola sepak. Ada bola sepak je. Lebih dua-dua. Lebih dua-dua. Ya, betul. Jadi Cik Nizam, kalau Cik Nizam datang, kita akan suruh Nizam berenang daripada hujung sini sampai hujung sana. Ya, betul. Tapi berenang dia cara kuat lentang. Boleh tak? Cik Nizam, Cik Nizam. Okey. Yang lain-lain kami pada hari ini semua jurulatih IB direhatkan sebab semalam telah letih. Cik Omar pun letih. Ya. Kita berjalan, Cik Azudin pun dah letih. Terbakar ini kami hanya mati dari sebagai penyelamat saja jika ada apa-apa. Tapi insya-Allah tak ada apa-apalah. Semoga Allah memberkati usaha kita ini, dan pelajar-pelajar, anak-anak kita ni semua baik-baik belaka. Kita jaga mereka. Saya difahamkan Cik Nizam pergi melawat pelajar kita yang lepas di Muar. Betul Cik Nizam? Cik Nizam, ya. Tapi kita pun rasa sedih jugalah pelajar kita di pulau, tanpa kita duga di pulau besar tu ada 1-2 orang lah mungkin mengalami kecederaan. Tapi insya-Allah terkawal, saya rasa. Ketua unit telah pergi ke melawat. Okey, yang itu tak okey. Bagus. Semua berjalan lancar. Itu sedang berkayuh ke tepi rumah. Ya, betul. Berkayuh. Apa dia buat apa tu Cik Umar? Cuba kita tahu sikit apa renang apa tu. Renang kuat lentang ke, kuat terentang ke? Okey, macam mana Cik Din bagi sikit? Cik Din bagi sikit. Separuh masa apa yang lagi? Okey, selamat datang tuan-tuan dan puan untuk terus bersama dengan sesi BIG
kali ini. BIJ kedua yang sebelum ni kita laksanakan di Pulau Besar. Ya, ada lebih kurang dalam 101 orang. Tapi kali ini kita ada 98 orang yang hadir ke apa dipanggil sebagai Camp Agroloka di Jelebu, Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan boleh saksikan di mana mereka sedang melakukan aktiviti water confidence. Hakikatnya kita dah melaksanakan, tapi ini lebih advance untuk memastikan mereka betul-betul yakin sebagai falsafahnya di peringkat bila mereka dah keluar nanti, ya, sekurang-kurangnya kalau mereka dipostingkan di mana-mana tempat-tempat yang terpencil dan sebagainya, paling tidak mereka ada idea bagaimana untuk menyelamatkan diri, bagaimana untuk melakukan apungan, ya. Jadi kita laksanakan ini sebagai satu melaksanakan silibus yang ada untuk sebahagian daripada aktiviti BIJ ini. Okay, terima kasih Cik Din. Okey, kita cuba kita nampaknya orang yang tering tu nampaknya ada pelajar yang dah sampai ke dalam longkang. Saya tak tahu apakah betul bearing dalam longkang pula ni. Tu dua orang pelajar sedang mencari apa tu Cik Jeb? Mencari arah ke? Mencari arah tapi dekat longkang pula. Saya pun tak tahu. Okey, Cik Nur Azifah send invitation. Okey. Nizam able to add guest. Okey. Itu nampaknya orang tering tu sampai ke sini. Sepatutnya dia berada di atas dusun. Dusun buah-buahan yang jarak lebih kurang dalam 600. Tapi sekarang tak tahulah saya. Dia tu Cik Jack sedang tengok. Nak tengok betul ke arah mereka. Sedang mencari bearing tapi dekat dalam longkang pula. Mereka dah salah saya kira ni. Mereka salah membaca ni. Membaca bearing. Yang juga situ nampaknya ada di lereng-lereng pokok. Di lereng bukit tu nampak ada dua orang tu. Tak tahulah macam mana jurulatih menyusun atur untuk mencari bearing tu. Cik Omar pun nampaknya telah pergi ke dusun. Melihat apa yang mereka jumpa. Okey, Cik Jack sedang beri, rasanya dah salah tempat ni. Okey, dalam longkang pula. Ada benda apa dalam longkang? Okey, Cik Nizam masih lagi bersama dengan kita setia. Masih setia lagi nampaknya Cik Nizam. Ini pokok. Ini pokok apa Cik dia? Ini pokok nangka saya rasa ni. Pokok cuka atau cepedak tak tahulah. Yang ini pokok durian Pokok durian. Pokok durian. Pokok kelapa, pokok buah ciku, pokok lansat. Manggis pun ada saya rasa. Ketah, kelapa sawit. Banyak buah-buahan sini Manggis ada ya Puan Fatimah. Buah pokok manggis pun ada Ada pokok manggis pun ada. Kami pun tidur di bawah pokok di bawah pokok di dalam bukit, di bawah pokok buah-buahan. Nampaknya angin pun sedang dalam kelajuan 15 knot utara ke utara. Matahari pun cantik, cuaca cantik, awan cantik, windy pun nampak sepoi-sepoi bahasa. Sangat sesuai, sangat nyaman. Tu masih lagi mereka bersama dengan jurulatih. Jurulatih Jepam. Agak dahaga juga. Minum air dahaga lah. Sini malas. Kalau kita boleh zoom sikit jurulatih kamera. Cuba zoom dekat ujung sana. Nampak tak budak sedang mencari orang tering? Nampak tak? Okey, kita cuba zoom sikit Macam mana? Itu dia. Jauh zoom nampak pelajar. Saya tak tahu pelajar tu sedang buat apa tu. Nampak tak? Mereka sedang mencari koordinat. Tu nampak di lereng-lereng bukit Cik Nizam. Puan Siti. Mereka sedang mencari koordinat di tengah dusun. Tak tahu betul tak betul apa mereka jumpa. Ini Cik Roslan punya idea di hujung tasik. Dua orang ni tak tahulah sedang sesat. Ada yang saya tengok dekat longkang pun ada cari dalam kawasan ni. Yang luas lebih kurang dalam ada 10 ekar di sini. Ada 10 ekar kawasan ni. Kawasan yang terkawal. Berpagar. Selamat. Kepunyaan seorang datuk. Saya pun tak tahu datuk apa. Ni Siti Salamah ke ni. Itu nampak ada lagi sedang berjalan. Sedang berjalan mencari bearing. Menggunakan kompas dalam kawasan. Cik Umar nampaknya dua orang tu tersesat apa? Okey, dah. Jangan masuk dalam air, sudahlah. Cari arah masuk dalam air.
yang itu nampaknya sedang meniti tali ya. Tali ni rumah ya. Ya, nampak betul. meniti. Kita cuba zoom ke dalam cuba zoom dalam. Kita zoom kita kecilkan. Tu ada. Sudah aktiviti. Kalau rasanya 100 meter merintangi tasik ni 100 meter. Saya agak ada 1 meter dah tengok. Ini dinamakan aktiviti apa ya? Penyelamat ke apa? Crawl. Ini apa crawl? Monkey crawl dalam air tu dia terus meniti. Bagaimana Pak Bad melihatnya pencapaian pelajar kita? Pencapaian ni saya rasanya okey lah. Tapi latihan itu saya nampak lebih penting. Kita bila-bila masa pun kita akan menghadapi bencana. Boleh menjadi satu ilmu bagi mereka, pengalaman. Itu nampaknya. Apa kata kalau kita pergi ke sana, Cik Omar? Ya, boleh. Mari kita ke sana. Kita berjalan perlahan. Kita bawa Cik Siti kita jalan ke sana. Perlahan-lahan, kita tengok apa yang mereka lakukan. Untuk channel pagi siaran langsung pagi ni. Kita juga akan bersiaran patu petang. Okey, kita zoom sikit. Kita jalan ya. Kita jalan meniti di beting. Di beting kolam ini. Nampaknya mereka sedang perlahan-lahan. Okey. Buah kelapa pun, kelapa muda ni bagus dekat pokok kelapa ni. Sangat bagus. Ini jurulatih ni yang sangat dah naik ke atas nampaknya. Barangkali ada tu lah di mana nanti kita akan Apa yang biasa terjadi pada kami? resiko dalam mengendalikan pelajar-pelajar kita ni. Semalam jam saya rasanya letak di sini, tapi mungkin jatuh dalam air ke kan? Cik Din, mereka sedang melakukan apa di ujung sana tu, Cik Din? Itu dia panggil apa? Monkey crawl ke bukan? Monkey crawl. Ya, monkey crawl. Dah, lake crossing. River crossing, okey. Lake crossing. Lake crossing menggunakan tali. Okay, Lake crossing. Okay. Tapi kaedah dia tu dia macam mana? Dia tarik macam saya tengok macam monkey crawl juga Okey. Kita akan pergi sana sebentar lagi. Itu dia pasukan orienteering. Saya tak tahu, nampaknya mereka jumpa pokok durian. Tadi dia jumpa pokok longkang tapi sekarang pokok durian. Okey, Lili Hartini. Lili Hartini Saparudin. Oh, Lili Hartini. Kita tak tahu. Sepatutnya mereka. Jadi tadi terima kasih kepada Siti Salamah pemasuk tadi. Nizam. Mungkinkah koordinat yang diletakkan oleh Encik Roslan di atas pokok? Mungkinkah? Nampaknya kalau menulis tu, itu saya sangsi dengan Cik Din. Saya sangsi dengan pelajar tu. Daripada tadi dekat longkang tu. Adakah dia betul tu? Cik, betul Cik Jeb? Betul? Dia meletakkan, mencari dan terus mencari. Dia meletakkan koordinat untuk untuk kawannya. Ya betul. Kan kita ada dua kumpulan. Ya, dia meletakkan untuk kumpulan lagi satu, Cik. Itu kain plekat Encik Omar ke atas pokok tu. Nampaknya ada tergantung kain plekat. Saya cakap ya. Tapi saya cakap ni betul lah. Dekat, saya pun tak tahu kenapa banyak pokok durian ni ada kain-kain plekat tu, Cik Din. Apa kain plekat ni, Cik Din? Oh, mungkin dia balut durian. Balut durian supaya durian tu jangan rosak. Banyak kain plekat tergantung. Saya kira macam ada orang gantung pada mulanya. Rupanya kain durian. Tapi saya rasa eloklah cari kain lain lah daripada kain plekat kan. Okey, kita ikut Cik Jeb. Cik Jeb pergi ke mana? Ke tempat crossing. Okey, meniti. Jom lah. Okey. Apa dia? Okey. Kawan awak Lili Hartini sedang menonton. Lili. Kenal ada Lili? Ada Lili Hartini. Lili Hartini. Siapa? Mak ke apa Lili Hartini ni? Lili Hartini sedang. Oh, mungkin ini adalah peminat kita daripada Zimbabwe, Pak Bad. Siapa tu? Lili Hartini. Lili Hartini bukan pelajar ni, mungkin ibu atau pelajar-pelajar ni lah kemungkinan kali. Terima kasih Puan Lili. Bukankah kita punya live ni boleh dilihat di seluruh dunia. Saya langsung ini pada sana. Tak tahu ya mak siapa nama Lili Hartini.
Mungkin juga pelajar-pelajar daripada kolej-kolej Indonesia. Kita tak tahu. Okey, angkat tangan semua. Okey. Jadi selepas ni awak buat aktiviti apa ni? River crossing yang menggunakan apa? Menggunakan tali ya? Kaedah crossing tu kita panggil apa? Monkey. Monkey crossing ke? Bukan. Tu kepala yang ada tanah tu boleh dah awak ada lagi tanah atas kepala awak tu awak menyelam lah masa. Okey. Make up boleh buang make up awak ya. Make up apa simplicity tu buang. Ni siapa pula masuk ni? Lili Hartini masih lagi bersama kita. Bagaimana perubahannya Pak Bat daripada semalam dan hari ni? Ada perubahan tak? Semalam awak rasa macam mana di air? Rasa suspend? Lemas? Bagaimana hari ni? Hari ni awak rasa apa? Lebih confident. Kalau boleh nak sampai ke petang duduk di air ya? Yalah. Boleh. Boleh belah. Okey, ini crossing. Jauh juga ni Encik Umar. Ya. Agak-agak dalam 100 meter. Kita cuba dapatkan view di sini Cik Umar. Ya, betul. View kat sini nampak cantik sikit tak dapat cantik juga Cik Umar. Saya rasa kat sana lah. Tapi sana matahari dia akan gelap. Okey sini Pak Bat. Okey, sebab dia gelap-gelap. Dia backlit. Okey. Tiang ya. Kalau tiang kita sini sikit. Sini. Panas. Bersiap sedia untuk okey, kumpulan. Perkenalkan kumpulan kamu. Melintas sungai dengan menggunakan tali. Nampak macam menarik, nampak macam menyeronokkan, tapi kalau dalam fikiran saya Cik Jeb mungkin letih juga ni Lake Crossing nama dia. Tapi Cik Jeb mungkin letih juga sampai sana ujung Lebih 100 km 100 meter Pak Bat. 100 meter ni ada. Bukan kilometer Pak Bat. Okey, itu dia. Macam-macam style. Mereka diajar menyelamat Lake Crossing. Maksudnya Pak Bat, falsafah di sebalik aktiviti ni, bagaimana kita nak mengaitkan dengan PDP dalam kelas Pak Bat? Adakah pelajar ni hanya diajar? Bagaimana penekanannya? Jadi saya nampak kalau aktiviti ini bukanlah kita nak melatih dia sebagai seorang jurulatih. Tidak. Bagi saya nampak dari sudut pandangan kedua lah yang tersurat. Sebenarnya kita nak bagi, kalau dia faham apa yang kita, hasrat kita tu, supaya dia rasa bahawa apabila nakkan sesuatu mencapai satu point tu, dia terpaksa menghadapi cabaran. Ya, betul. Dalam dunia ni bukannya senang mudah begitu saja sebut terus jadi. Tapi kalau dia fikir, betapa susah juga nak menyeberangi, kalau kita ada halangan air ni kita anggap macam halangan dalam kehidupan dia lah. Halangan nak jadi pelajar, nak jadi guru yang cemerlang. Jadi biar dia rasa kesusahan tu. Kita harapkan nanti bila refleksi, saya nakkan satu orang akan bercakap bahawa saya rasa bangga kalau pelajar saya dapat cakap, hidup ni rupanya bukanlah semudah mana yang disangka. Kan? Makan ini bukanlah semudah mana seorang ibu meletakkan makan dalam pinggan dan makan. Rupanya banyak halangan dia. Banyak benda ada dalam falsafah. Kalau kita tahulah benda, saya harap macam itulah. Tapi kalau pelajar tu kata saya seronok main ini, saya rasa sedih jugalah. Okey, ini kawan Rizkis. Kawan Rizkis Norman. Siapa kawan nama kawan Rizkis Rosman? Ada? Tak ada. Kawan Rizky Rosman, tak tahu daripada mana. Mungkin warga IPG yang pakai nama samaran atau sebagainya. Kita pun tak tahu. Di hujung sana kita nampak orang train daripada dusun dah mula turun ke Tasik. Dusun mereka berada di sana atas bukit nun. Tapi sekarang dah sampai ke Tasik. Jauh juga mereka. Begitu laju sekali. Kalau kaki tak boleh, Cik. Tak naik kaki saja. Yang itu monkey. Yang itu monkey. Itu mungkin lambat sikit lah. Air. Jadi negara kita ni selalu dilanda banjir sebenarnya, Cik Umar. Mungkin ni satu sedikit pendedahan mereka apabila terutama Kelantan, Terengganu, Johor. Semua negara banjir kan.
Jadi kurang-kurangnya bila ada penyelamat, kaedah penyelamat yang digunakan oleh Jepang pun sama juga, menggunakan tali dan sebagainya. Tapi bila mereka ada pengalaman macam ni, mereka dah tahu, okey, cepat je pihak-pihak yang menolong tu menguruskan dengan segera. Maksudnya Babat, pelajar kita ni mendapat sentuhan ilmu daripada Jepam terus ya? Ya, Jepam. Dia seperti saya kata tadi lah, macam mana cara Jepam melatih dengan cara kita melatih tu nampaknya ada sedikit perbezaan saja. Jepam ni lebih kepada penyelamatan ya. Kita ni lebih pada kelembutan sikit lah ya. Jepam ni dengan cara yang begitu tegas. Sebab mereka sentiasa bermain dengan nyawa orang. Yang mereka menyelamat. Jadi ada juga baiknya. Tapi kami sentiasa memantau daripada sini. Pegawai Jepam juga sudah ada di seberang memberi taklimat dalam tung, atas tung tu. Adakah mereka akan meniti atas tung tu, Jeb? Jeb? Ha? Oh, tadi rupanya tadi. Oh, tadi mereka pertama mereka melakukan water confident. Sekarang mereka melakukan red crossing. Lepas tu mereka macam zigzag ya. Saya rasa macam zigzag ni. Lepas tu mereka akan naik meniti dah tung biru tu, Cik Umar. Ya, betul. Tung biru lah. Biru tu dinamakan 1, 2, 3 lekuk. Dinamakan kata mengikut Cik Jeb, dia kata dinamakan 1, 2, 3 lekuk. Kalau seingat saya, 1, 2, 3 lekuk ni macam cerita buaya tak? Tapi kita tengoklah, tak tahulah sama ada benda tu bergerak ke Cik Jeb? Atau benda tu keras terus macam titi je? Macam titi rasa tu. Kita tengok akan kita saksikan. Itu nampak je rasa sedang. Surprise. Seronok nampaknya. Okey. Kita tak tahu sikit lagi. Kenapa? Yang sana pun nampaknya orang train telah turun daripada dusun. Dia tak boleh tahu komen je ya? Dia tak tulis komen kat sini. Tahu. Ha? Oh, YouTube tak boleh ya? Tapi sini zoom jauh tu ya. Handphone gua. Handphone ku zoom jauh. Okey, kita tengok apa yang jurulatih di hujung sana, apa aktiviti di sana. Selepas mereka crossing, kita belakang sikit. Selepas mereka crossing, jurulatih akan menyusun mereka ini di atas pelantar yang dikata oleh Cik Jeb tadi namanya 1, 2, 3 lekuk. Dia susunan tung drum macam kereta api melintasi satu lagi lintasan. Kita tengok apa yang akan berlaku sebenarnya. Macam mana Cik Umar? Ya. Apa yang mereka lakukan sini Pak? Mereka sedang menerima taklimat lah daripada pegawai Jepam. Untuk apa tu? Untuk 1, 2, 3 lekuk Ya, betul. Aktiviti 1, 2, 3 lekuk. 1, 2, 3 lekuk. Sebelum apa-apa aktiviti dilakukan, kebiasaannya memang wajib lah ya. Taklimat itu dilaksanakan terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan ya. Keselamatan para pelajar kita supaya aktiviti yang dilaksanakan itu berjalan dengan lancar daripada mula sehingga akhir. Lepaskan lagi tak boleh ke? Tak boleh lepas 3 orang sekali jalan? Tenggelam. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa tali yang panjang ni hanya dilepaskan. Baru saya tahu jawapan ni tadi Kenapa dilepaskan 2 orang, tidak 3 orang sekali. Rupanya kalau terlalu ramai sangat bergayut pada lokasi ini, tali itu akan tenggelam. Bila tali itu masuk ke dalam air, susahlah mereka sebab tali ini sebagai pemegang untuk mereka crossing. Okey. Nampaknya di hujung sana tu sudah bersiap sedia untuk 2-3 lekuk. 2-3 lekuk Apa dia buat 2-3 lekuk ni? Cuba kita tengok. Saya harap kamera dapat men-zoom ke sana. Ini 2-3 lekuk Dikatakan lintasan 2-3 lekuk je. Satu. Budak tu kena baca. Nampak sukar juga. Terpaksa meniti di atas tong. Jadi tong tu sebenarnya saya rasa tak diikat tu. Dia kiri kanan dia boleh tergolek. Ini satu yang paling mencabar ni. Saya rasa mencabar. Cik Umar rasanya kita boleh bergerak ke sana Cik Umar?
Ya, boleh. Okey, kita bergerak sana. Kita bergerak sana mungkin Dapatkan satu pandangan yang lebih jelas. supaya mereka sebagai ini. Tujuan kita buat channel ni satu ialah kita nak memberi peluang kepada rakan-rakan dia di IPG. Bukan tujuan apa, bukan tujuan komersial dan sebagainya. Dan mereka juga boleh melihat semula. Melihat semula aktiviti mereka sebagai satu nostalgia. Selain itu Baba, Ya. kita juga tujuan rakaman ini diadakan untuk memberi pendedahan Pendedahan, ya. pada semua warga IPG. Okey. Termasuklah juga ibu bapa yang berada di rumah, bapa murid ni, Itu pelajar penting. kita ni. Itu penting tu, Mak. Itu saya penting. Saya setuju tu. Supaya ibu bapa jangan risaulah. Ya, betul. Kami di IPG ni sentiasa menjaga keselamatan tu 24 jam. Kita tidak pernah mengabaikan dan kita sentiasa mengharapkan satu benda yang baik. Ya, betul. Yang tidak baik tu kita cuba avoidkan, ya. Okey. Jadi kita sebagai jurulatih ni menganggap mereka ni sebagai anak-anak lah. Okey, Cik Umar, macam mana kalau kita pergi ke sana perlahan-lahan, boleh, Cik Umar? boleh, Okey, mari silakan, kita. Macam mana Cik Jeb di sini, ya? Okey, semua orang boleh baik. Okey, saya akan para pelajar kita akan beralih ke sana. Okey, lambai. Saya terpaksa pergi ke lokasi yang lain. Sabar menanti, ya. Saya awak tengok kawan-kawan awak. Okey, kita jalan. Cik Jeb, jom kita ke sana, Cik Jeb. Mungkin ada minuman. Panas juga dah. Terik sekarang jam menunjukkan pukul 10.47. Sudah mula. Tapi dalam panas kering saya rasa ni. Panas bulan Ramadan ni rasa Cik Umar, ya? Ya. Menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pada hari Rabu. Akan tengok mana bulan ni pada hari Ahad. Jadi saya jangkakan mungkin hari Selasa kot kita mula puasa ni. Jadi sempatlah kita membeli barang-barang. Bagaimana persiapan Pak Bad dalam saya belum menyediakan apa-apa. Saya ingat selepas habis tamat hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu mulalah nak mencari sedikit barang-barang makanan yang untuk disimpan benda-benda puasa ni. Biasanya apa yang Pak Bad mesti ada lah untuk. Biasanya ada. Saya ni bukan orang, sebab saya ni orang amalan pemakanan. Saya tak kisah sangat makan ni. Saya sentiasa menjaga. Sebab mengamalkan amalan sihat. Yang mana yang rasa sihat tu saya ni. Okey, ini orientering, ya. Orientering daripada bukit dah turun. Okey, kita cuba kita bercakap sikit. Adakah nak menjumpa tempat-tempat yang dikendaki? Kami sedang Adakah sesat? apa nama? Orientering. Arahan. Belum mula mencari lagi. Belum mencari, ya? Kami sedang menyediakan clue-clue. Ada clue-clue. Mereka masih dalam kesesatan Pak Bad. Jadi tadi penerangan dari jurulatih kira fahamlah, ya? Tapi kenapa dua tempat panas ni? Uji ketahanan diri sebelum. Alhamdulillah. Okey, itulah jawapan anak kita. Ya. Saya no comment. Okey, mari kita pergi tengok 1, 2, 3 lekuk. Menarik nampaknya. Dalam perhatian saya, Cik Umar. Yang ini paling mencabar saya ni. Ya. Aktiviti ni sebenarnya Pak Bad, dia mengingatkan saya dengan satu cerita zaman saya kecil-kecil dulu. Apa tu? Sang Kancil dan Buaya. Sang Kancil Buaya, okey. Ya. Oh, cerita 1, 2, 3 lekuk ni ke? Ya, betul. Bila Sang Kancil nak pergi kononnya memberi alasan untuk mengira buaya di dalam sungai tu. Atas arahan Raja Sulaiman. Jadi maknanya IBIG ni juga ada konsep sastra juga sini, ya? Ada. Oh, bagus. Okey, kita tengok macam mana. Kita pergi kat bawah pokok tu. Masih Abang, kita sama. Sila. Di sini. Cuma tolong ambil air sikit lah. Air botol. Cik Jeb, saya rasa kalau saya pun air boleh tahan juga ni. Okey. Itu dia sudah satu acara yang dinamakan 1, 2, 3 lekuk. Saya kira ini sangat mencabar ni. Sangat mencabar, Mencabar, pelajar-pelajar pun. Jadi kita ambil satu situasi macam mana, Satu mencabar. Ini apa dari segi falsafahnya, Cik Din? Mengenai apa ni? Keseimbangan, Sabar dan keseimbangan, Kesabaran dan keseimbangan lah. Okey. Kat sini tempat duduk sekejap. Tiang. Kita cari satu sudut yang cantik. Ini bendera ada nampaknya. Saya ingat tepi ni lah nampaknya. Tapi panas lah handphone. Daripada tepi. Sini. Okey. Okey. Cuma nampaknya satu acara yang mencabar ni. Ramai yang jatuh dah. Sebenarnya Pak Bad, ni macam mana strategi macam ni nak lepas ni? Cuba.
Yang penting adalah keseimbangan badan lah. Keseimbangan badan dan apa Pak Bal agaknya ya? Saya pun belum pernah melakukan aktiviti ni. Tali juga memain peranan rasanya Pak Bal ya. Ini susah ni ya, sangat susah. Tapi rasa jurulatih-jurulatih kita yang sanggup menghadapi kesusahan ni Puan Fatma. Puan Fatma ada situ tak? Boleh suruh dia minta tolong cuba. Nah. Oh, terima kasih Puan Nurul Azlipah juga sudah masuk. Puan Nurul Azlipah, selamat datang. Tuan untuk pengetahuan anda, ini acara zigzag. Dalam satu tasik yang besarnya hampir 1 ekar. Saya kira 1 ekar tasik ni. So ini kira halangan yang terakhir. Meniti dan dinamakan 1, 2, 3 lekuk. Diagrokan sebuah 3 lekuk. Lekuk mengingatkan kita kepada sastra Melayu, buaya saya dengan sang kancil. Bukan senang ini, bukan senang. Jadi saya nampak kalau dari segi falsafahnya mereka harus cuba, terus mencuba, terus mencuba, terus dan mencuba sehingga berjaya. Mungkin Puan Nurul Azlipah boleh cuba nanti satu ketika nanti, tapi kena mempunyai sihatlah sihat tubuh badan. Nampak tu baru satu buaya, baru satu buaya. Dia baru satu buaya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cik Azudin ada kira ada 20 ekor buaya lah ni. Ada 2 ekor buaya. Jadi satu buaya pun nampaknya sudah jatuh. Yalah. Ada 20 ekor buaya lah ni Nampaknya buaya-buaya tu degil nampaknya. Dia dah terduduk. Di belah sebelah sana siapa dia? Okey, jurulatih JPAM akan ada di situ. Puan Fatma juga sudah menukar pakaian untuk terjun. Mana Puan Fatma? Cik Bai dia tak sihat, sakit perut. Cik Mus dia batuk-batuk. Cik Jeb dia demam sikit, demam kura-kura sikit. Dan Pak Bat sebab dia dah tua dah tak boleh lah. Pak Bat dia dah tua dah tak boleh nak pencin lah. Cuma bagi semangat je kepada budak-budak ni. Okey. Susah ya Puan Nurul. Bukan senang ni. Tengok. Macam-macam cadangan, macam-macam formula yang diberi oleh kawan. Harap-harap dari segi falsafahnya mereka dapat faham. Bila buat benda ni, bila refleksi ni, dia akan dapat mengatakan bahawa bila kita berbincang, kita akan dapat banyak idea-idea, cadangan-cadangan. Jadi kita terpaksa mencari satu cadangan yang betul-betul bernas. Yang ini yang kita nak. Kita bukan nak latih dia jadi jurulatih ni, bukan nak latih dia supaya jadi buaya lekuk ni ke atau tidak. Nampak? Kita dengar macam-macam cadangan, Cik Umar. Macam-macam idea dan strategi yang diutarakan oleh kawan-kawan dia. Jadi begitulah dalam jadi cikgu ni. Macam-macam idea kita dengar. Macam-macam idea, macam cadangan. Kita tengok cadangan mana yang betul. Itu falsafah dia. Okey? Nampak berjaya. 3. Buaya yang ketiga. Okey, buaya yang ketiga tapi ada 20 lagi. Buaya ketiga, keempat. Jatuh nampaknya. Gagal lagi. Okey. Gagal lagi. Okey. Mari sini. Siapa ni? Okey, gagal lagi nampaknya kawan awak, buaya yang keempat. Okey, apa pendapat ni seorang pelajar ni nampaknya sedang merhati. Apa pendapat awak tentang yang ini? Mudah tak agak-agak? Mudah tak? Sini. Tak. Muka tak nampak. Tak apa. Suara dia. Bagi saya, sebagai orang yang tak pandai berenang, saya rasa susah. Susah, Bagi saya pula senang. Cuma memerlukan keyakinan yang tinggi. Okey, bagus. Yang senang tu awatif. Yang apa tu? Nama dia. Okey. Ada yang suspend. Saya sangat bangga. Tengok ada berapa pelajar dah mula. Dia nak cuba lagi dan terus cuba. Yakin. Setakat ini daripada tadi saya menunggu sampai sekarang baru lepas buaya yang keempat saja. Yang belum ada yang sampai 5 dan tengah-tengah ni. Belum ada berjaya lagi. Kalau tak lepas. Bagus penguras ini. Hebat je. Tak hebat macam mana pun. Pak Bat jadi tukang cakap je lah. Tukang sembang lah. Nak buat tu tak berapa nak larat lagi. Tapi pengarah ada mengatakan bahawa pensyarah-pensyarah baru akan diminta supaya melakukan aktiviti-aktiviti ini sebagai lapis kepada jurulatih-jurulatih yang dah tua-tua belaka yang akan pencin tak lama lagi, yang meninggalkan IB
supaya pesara-pesara yang baru-baru datang tu akan mengambil alih untuk meneruskan legasi ini. Itu nampaknya pelajar telah mula ke buaya yang ke berapa tu? Buaya yang ke berapa tu? Buaya yang ke? Kelima. Yang kelima. Pelajar ni pengacara pembantu saya. Siapa nama dik? Nama saya Awatif. Awatif. Macam ni kan Awatif? Itu buaya kelima Awatif? Ya. Kita dengar juga banyak cadangan strategi perbincangan mereka, idea-idea yang disarankan kepada kawan yang di atas buaya tu. Kita tengok berjaya atau tidak cadangan mereka ni. Itu buaya yang ke berapa dah? Yang ke? 6. 2, 4, 5. Yang kelima. Yang kelima. Yang ke-6. Saya ingat yang ke-7 tu dia jatuh dah. Dia yang ke-7. Sebab yang lain tu dapat ditampung oleh kawan-kawan. Saya ingat Puan Nurul, kalau tahap umur macam kita ni, lebih baik jangan buat daripada buat lah. Akan diketawakan orang nampaknya. Tapi pelajar kita seronok ya. Meniti di atas tong biru. Saya tak tahu lah tong biru ni macam tong air ke tong biru ni? Tong air. Tong air. Tong air pelampung yang dibuat. Kaedah dia. Okey. Steady. Yang jatuh tu pula jadi penasihat pula. Padahal dia naik, dia jatuh. Lepas tu dia pula tunjuk action. Dia mengarahkan kawan dia yang tak jatuh. Ini satu aktiviti ya. Di seberang sana saya tengok, di seberang sana nampak mungkin kita boleh zoom sikit. Ada pelajar-pelajar yang baru turun dari dusun mencari orientering yang diketuai oleh Cik Roslan. Saya tak tahu adakah sampai ke Tasik ni. Di belakang saya ni ialah dusun. Mereka ada satu kumpulan yang satu lagi mencari orientering. Ada yang saya tengok sampai orientering cari dekat longkang pun ada. Betul ke bearing ni tak tahulah. Cik Mus? Betul lah. Pelajar kata betul saja. Cik Mus, mereka mencari bearing sampai ke dalam longkang pun ada. Tak betul tu kot. Okey. Okey. Oi, berjaya nampaknya. Siapa nama budak ni? Siapa nama pelajar ni? Siapa nama pelajar ni? Tunjuklah muka orang yang bercakap tu. Alamak. Tak boleh. Terima kasih Puan Nurul. Tak boleh. Pengacara ni dia cakap je. Muka tak boleh. Satu lagi kumpulan masih lagi menyeberang menggunakan 100 meter ni. Kalau saya menyeberang ke tali ni rasa timbul kat tengah-tengah je lah. Itu meletihkan juga tu. Pelajar kita telah sampai. Ini pelajar yang pertama, rekod akan diberi hadiah ni. 20 ekor buaya dia telah dapat naik buaya 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 buaya. Dia ada lagi 2, 4, 6, 8. 8 buaya lagi. Tapi kawan dia pegang. Nampaknya jurulatih Jepam tu dah memeluk tubuh kat sana. Dia pun pening kan tengok budak-budak ni. Dah biasa sangat tak tahu nak mengapung, macam mana nak mengimbangkan. Jadi daripada mungkin ada orang tak tahulah, setiap apa aktiviti di Bina Insan ni bukan untuk seronok. Dia ada falsafah yang hendak disampaikan. Kalau mengikut MK, siapa yang baca manual quality tu memang terlalu banyak sangatlah dalam tu. Rasa macam tak tercapai. Bukan tak tercapai, tak lekang tangan nak membuatnya. Daripada segala aspek yang diminta untuk dinilai, dibuat penilaian. Okey, ini siapa ni nama ni? Mai sini. Ni siapa nama ni? Ni siapa nama ni? Nama. Aisyah, hai. Okey, Aisyah ni siapa? Zanaria. Puan Zanaria, Dr. Zanaria, selamat masuk. Ni Aisyah. Puan Zanaria, mereka sedang meniti buaya. Buaya yang keberapa dah tu? Nama tadi? Aisyah, buaya yang ke berapa dah? Cuba buaya yang ke 12, 10 kan? Ya. Ini pelajaran pertama sekali yang mungkin berjaya ni ya. Diorang sangat bekerjasama ya. Okey. Diorang sangat mengamalkan kerjasama antara kumpulan. Bersama. Ini yang kita mahukan. Tapi banyak juga kawan-kawan yang bagi cadangan kan. Idea tunjuk ajar. Tapi kita tengoklah mana yang betul. Betul. Ada yang betul. Jadi dalam kehidupan kita pun macam tu juga kan. Ya betul. Semua benda yang kita buat bukannya semua betul. Itu dia, buaya sedang mengejar. Itu dia, dia ada satu buaya besar yang bergerak sedang menuju untuk menangkap. Dia ada pelatih Jepam tu akan menangkap ya. Itu Jepam. Nampaknya Jepam, dia ada satu ekor buaya pula. Pegawai Jepam dia cuba nak menjatuhkan ni. Ni tinggal lagi 3 buaya. Nampak lagi 3 buaya. Okey, 2 buaya lagi. 2 buaya lagi, okey. Sampai ke tidak pelajar ni? Sampai ke pelajar ni? Cepat sikit lagi. Itu dia, sampai juga pelajar pertama dari isu bahasa. Dari 100 orang ni ada seorang saya sampai.
Nampaknya termengah-mengah. Siapa nama dia? Fatihah. Okey. Mahazir. Fatihah. Tengok sini Fatihah. Angkat tangan. Tunjuk good. Oh, berjaya. Ni siapa? Mentor dia. Puan Nur Azlifah pun nampak seronok. Buaya dekat tengah tu. Nampaknya buaya mengejar tu keletihan dia. Dia pun angkat tangan dah. Tak apa. Buaya yang mengejar tu ialah buaya betina. Nanti kita akan turunkan buaya jantan kejar. Okey. Jadi, dia seronok nampaknya. Jadi apa? Apa falsafahnya? Watik? Usaha tangga jaya. Usaha tangga jaya. Usaha tangga kejayaan. Apa falsafahnya? Apa falsafah ni? Usaha tangga kejayaan. Kejayaan. Usaha dengan ikhtiar. Hidup ni penuh dengan apa? Penuh dengan kesabaran. Itu dia. Okey. Berusaha. Okey. Kita susah. Kita tengok lagi siapa lagi yang berjaya. Ni baru pertama. Kita tak maulah sedikit sangat yang berjaya. Kita nak ramai yang berjaya. Masing-masing di tebing sungai itu sedang termenung. Di hujung sana tu kalau kita lihat, saya rasa itu ialah pasukan yang mencari Orange Ring. Jadi dalam dusun ni mereka mungkin dah berjaya, tak berjaya, dia orang dah termenung dekat nama pasukan itu diketuai oleh Cik Roslan, memberi bearing untuk mencari barang harta karun dalam kawasan dusun ni. Nampaknya 1, 2, 3, 4 sudah barangkali mereka sudah termenung agaknya. Ya, mereka termenung Betul. Mereka saya setuju. Siapa nama ni? Mungkin nama siapa? Awak. Saya Aizam Hakimi. Selamat datang Puan Nurul Azlifah. Sekarang ini ada 2 aktiviti yang dijalankan, iaitu 1, 2, 3 lekuk dan juga aktiviti menyusun harta karun yang ditentukan oleh bearing, yang diketuai oleh Encik Roslan sebentar tadi dan telah di briefing sebentar tadi. Jadi awak dah berjaya? Kami belum bermula, cuma susun harta karun baru. Jadi maknanya ada pasukan yang belum lagi mencari harta karun. Di tebing sungai tu nampaknya mereka sudah boring. Mereka berpusing 5 kali tapi tak jumpa juga harta karun. Barangkali awak salah baca bearing Mungkin. Jadi di sini ada sedikit ilmu matematik, kena ada ilmu matematik sikit. Dan geografi. Tapi pelajar-pelajar kita ni masuk IPG banyak yang tak ambil geografi. Bila tanya tentang cuaca dia tak tahu. Ini kawan kita ni siapa dapat 3 ya? Bagus. Sampai form 3 je, lepas tu dia tak suka dah geografi. Tapi kena ribut, kena topan tu semua berkaitan dengan geografi. Okey, kita kembali semua lokasi ini kepada 1, 2, 3 lekuk. Ini acara 2, 3 lekuk. Yang masih menyeberang tu masih terus menyeberang. Rasa kalau Puan Nurul Azlifah datang, saya akan suruh dia buat dululah. Macam mana kalau kita suruh Puan Nurul Azlifah? Setuju. Puan Nurul ni dulu dia juara renang sukan Olimpik, awak tahu tak? Jangan main-main. Pensyarah kita ni semua juara-juara belaka. Bekas-bekas juara. Ada juara sukan SEA, sukan Olimpik, sukan kampung pun ada. Okey, jangan main-main. Awak jangan cabar-cabar. Tu nampaknya menyeberang. Okey. Tu laju sikit, lambat-sambat sikit. Masih ada lagi di bawah pokok sana. Yang menanti lagi bawah pokok, mungkin kita dapat zoom sikit. Nampak ke bawah pokok tu? Ada ke? Itu ada. Okey, Puan Nurul nampak bagus. Okey, tak apa, kita akan pengarah juga suruh minta supaya dia adakan pada pensyarah-pensyarah lah, mereka merasai suasana ini. Banyak falsafah-falsafah tentang ni Kalau kita ketahui itu nampaknya pasukan sedang berjalan tu, pasukan orang tracing yang mula sudah berpeluh-peluh, tak jumpa-jumpa durian, tak jumpa-jumpa pokok petai, tak jumpa-jumpa pokok jering dalam dusun ni kita tahu banyak pokok-pokok. Jadi dia terpaksa pergi menghadap pokok jering, pokok tembikai macam-macam Betul. Tapi disebabkan pokok itu tidak berbuah, mereka tak boleh mengelat. Dia tak tahu. Jadi dia hanya boleh baca bearing, betul tak? Betul. Ada juga bagus yang tak ada musim buah ni, tapi kalau kita datang pada musim buah mungkin kita boleh makan ni Cik Jeb pun akan turun, Cik Jeb. Kan Cik Jeb. Cik Jeb yang banyak membantu. Pelajar-pelajar mula-mula mereka tak percaya macam Cik Jeb. Apabila tengok Cik Jeb terjun sungai, laut ni, kagum mereka. Baru dia tahu siapa Cik Jeb. Okey, nampaknya banyak lagi orang yang ni pasukan. Okey. Ini pasukan yang telah selesai. Dalam banyak-banyak ni Puan Nurul hanya seorang saja yang berjaya. Yang lain tu semua jadi tukang sorak, tukang bagi cadangan. Tapi memanglah. Okey. Apa yang awak dapat? Apa satu orang cakap apa yang awak dapat tentang dia ni? Okey, seorang cakap daripada ni.
Awak memerlukan lah, awak memerlukan. Kami, saya selaku wakil daripada kumpulan memasak. Ha. Sebenarnya untuk kita mengharungi halangan ni, kita memerlukan kerjasama. Yang pertama ialah kerjasama. Idea. Yang kedua ialah pengorbanan. Bagaimana dengan pengorbanan ialah macam mana yang kita kena berkorban untuk sebab apa kita ada satu tujuan yang sama. Iaitu untuk capai ke tebing. Jadi untuk capai ke untuk kita berjaya, jadi kita kenalah berkorban. Sebab sebenarnya kita ada tujuan sama. Okey, saya nak tanya, adakah awak percaya sekarang awak sebagai guru, awak sebenarnya memerlu banyak idea? Saya tengok banyak kawan awak tadi bagi idea macam ini, strategi macam ni saja. Jadi awak sebagai seorang guru memerlukan banyak idea. Banyak cadangan, banyak, dan awak kena menilai yang mana satu yang. Jadi kawan awak yang berjaya tadi yang menilai dengan yang betul. Dan tak semestinya idea ataupun penilaian kita itu betul. Kan? Jadi kita jangan rasa kecil hati kalau kita punya idea kita tidak diterima orang. Mungkin ada idea yang lebih baik. Okey, betul? Ini Daniel yang duduk di Jepun selama 6 tahun. Dia pandai cakap Jepun dan dia juga pandai masak. Dia ni lah yang saya kata akan menyediakan masakan pada hari Khamis. Tom yum untuk 120 orang ya. Bahan-bahannya akan di donate. Disedekahkan oleh salah seorang daripada kita punya pensyarah. Kita sepatut wajah dia bermurah hati nak menyalurkan sedikit duit sempena bulan Ramadan ni. Dia berbelanjalah lebih kurang dalam 200-300 untuk awak semua dan dia tidak mengharapkan apa-apa pun. Jadi selamat. Tahniah, kita tunggu lagi pasukan. Jadi saya mengharapkan ada ramai lagi yang berjaya. Saya rasa belum ada lagi yang berjaya, satu saja. Yang berjaya tadi siapa yang berjaya tadi? Seha. Okey, Seha mai ke depan. Seha. Seha ni sedang dituntun oleh pensyarah-pensyarah awak. Puan Nurul sedang menonton ni. Seha mana dia? Siapa yang berjaya tadi? Okey, awak tolong bagi tahu saya depan sikit. Seha. Seha depan. Okey, apa kunci kejayaan awak tadi Jemberang? Okey, cakap. Kerjasama antara pasukan. Lepas tu? Pengorbanan. Kerjasama tu di segi apa? Kawan awak pegang tadi ya? Seorang pegang tu. Okey, dalam banyak-banyak idea yang kawan-kawan awak bagi tadi, awak ada terima tak idea dia suruh pijak sana, pijak sini? Terima tak? Semua terima. Terima. Tapi semua betul ke? Kita cuba dan kita cuba dan kira-kira. Jadi kita tengok, kita harap sekarang ni awak pemegang rekod. Kita tengok rekod awak akan dipecahkan atau tidak. Jadi jurulatih tadi pun tak terkejar awak kan? Buaya tu tak dapat kejar awak. Okey, kita tengok pula pasukan seterusnya. Kita kembali dan saya jemput kalau ada komentator yang boleh komen. Sementara saya pun dah haus ni. Okey, siapa boleh jemput? Siapa yang boleh komen? Cik. Bisa klik kat mana tak ada ni? Macam tadi orang yang baru dapat. Jadi mungkin orang pertama boleh lepas. Okey, baik. Kalau kita nak ambil macam tu. Kalau kita ambil macam tu lah. Jadikan dia lebih baik.
Assalamualaikum, bertemu kembali. Saya baru saja mendapat taklimat daripada JPAM ni tentang acara lekuk ni. Acara 1, 2, 3 lekuk ni ni ada tulis ni dia tulis 1, 2, 3 lekuk ni. Okey, 1, 2, 3 lekuk ni. Rupa-rupanya dekat sini dia lebih kepada kerjasama antara pasukan. Kalau kata pegawai ni dia nak melihat dalam pengorbanan, lebih pada pengorbanan. Orang yang pertama tu jatuh, dia akan tengok sama dia nak masih lagi nak melepaskan kawan dia. Nak lepas kawan, dia akan terjun, dia akan pegang kantung. Itu sebab di akhir nanti kita akan nampak hanya satu orang saja yang selamat. Jadi mereka ramai-ramai sanggup berkorban. Saya nampak benda ni lebih kepada pengorbanan ya. Betul. Mana nampak pengorbanan ya. Dia ada sangat tinggi sangat falsafah ni. Sebaru saya terperasan ya. Jadi mana kalau kita tengok yang tadi, dia ialah orang yang pertama, potensi untuk jatuh tu ada. Betul. Jadi Suraya. Jadi potensi yang pertama tu akan jatuh. Jadi kita tengok macam mana sikap orang yang pertama tu. Kalau dia selfie, dia akan kembali baliklah ke sana. Tapi kalau dia masih sayangkan ahli dia akan terjun, dia akan tolong pegang tong tu. Betul. Menyebabkan orang yang kedua. Orang kedua tu jatuh pula, dia akan sayang kawan dia pegang tong yang ketiga, keempat, kelima sampailah ke ujung ini hingga dia dapat lepaskan seorang. Jadi artinya satu orang tu bolehlah mencari pertolongan seterusnya kan. Betul, daripada semua bukan. Macam mana? Betul tak? Setuju. Tinggi falsafah ni. Betul. Ni nampaknya dia bukanlah merupakan satu pertandingan siapa lepas siapa ni. Ini konsep konsep yang baik. Kebersamaan dan pengorbanan ya. Betul. Tadi kerjasama kita belajar, menerima idea orang, kita belajar. Fikiran terbuka, tak ada perasaan dengki, sanggup berkorban. Itu nampak ya. Itu mungkin peserta yang akan berkorban lah. Kita tengok adakah dia sanggup berkorban untuk kawan dia seterusnya, pasukan dia. Ini Dr. Suraya pun dah masuk. Kalau Dr. Suraya nak cuba, bagus lagi tu. Ini B6. Bukan B6 saja yang bagus, B9 pun bagus. Semua orang bagus sebenarnya. Tapi masalah kita sekarang ni, pelajar kita ni kena diajar untuk berfikir secara banyak sudut lah. Mereka ni hanya nampak surface saja. Dia kurang untuk dari segi falsafah. Jadi mata pelajaran falsafah lah. Awak ada ambil falsafah? Ada. Tapi mungkin awak tak faham falsafah tu kot ya. Awak cuma nampak kalau kita makan, kita rasa kesedapan je. Apa falsafah di balik kesedapan tu? Macam mana kita adunan tu kan. Jadi sekarang inilah kita sedang melatih mereka ni. Bukan nak suruh awak jadi jurulatih, tidak. Kalau jurulatih awak kena pergilah kursus ini. Tapi supaya awak dapat membaca. Okey, nampaknya ada kawan anda satu terjatuh, dia itu berkorban untuk orang yang kedua. Okey, tengok orang kedua itu berjaya tak? Kalau dia juga jatuh, dia akan mengorbankan diri untuk orang kawan dia. Begitu kan? Betul. Dan akhirnya akan sampai ke sinilah. Ya. Satu kejayaan ya. Nampaknya. Bagus. Kita akan cuba buat benda ni. Macam mana Nur Zipah? Boleh Nur Zipah? Boleh terima falsafah ini. Saya pun baru belajar benda ni. Ya, bukan senang. Nampaknya masih lagi kawan cuba sedaya upaya ke atas tu. Kawan yang di ke atas tu tak? Betul. Betul. Siapa nama awak ni? Aizam. Aizam nampak kawan yang lain tu cuba sedaya upaya untuk menyelamat. Untuk tegangkan tali tu. Sebab 2, 4, 6 orang sedang berkorban untuk satu orang. Betul. Jadi tak salah kalau bila dia jatuh, dia berkorban pula untuk orang lain. Betul. Sebab pada mulanya kawan-kawan dia telah berkorban untuk memegang tali tersebut. Dan dia perlu berkorban juga diri dia untuk membantu kawan-kawan yang sebelum ni. Ya, betul. Maksudnya dekat sini falsafah yang dapat kita lihat adalah mengingati pengorbanan, menghargai pengorbanan orang kat sini. Kita jangan hidup ya, kita hidup bersatu padu, tak apa dapat jatuh. Orang yang kedua tu, yang ketiga orang dah jatuh tu. Jadi dia pun dah duduk, tapi dia akan cuba juga. Okey, kita tengok macam mana. Jadi tadi pensyarah awak yang pensyarah mentor awak B6 tadi Puan Nozipah, dia tadi cakap kalau dia ada peluang dia nak cuba benda ni. Betul. Boleh. Puan nak kita kumpul lah Puan Nurul, Puan Nozita. Boleh. Setuju. Lepas tu kita ambil Puan Krishna Kumari. Boleh. Kan. Jadi acara ni dia bukannya kira dari segi badan ya. Betul. Dia kerjasama penting ya. Sama betul. Okey betul. Okey, nampaknya adakah akan terjun lagi? Siapa tu? Cik Din ke sebelah tu? Cik Din terjun dah? Belum. Jadi yang ketiga okey. Itu dia buaya yang ketiga. 2 masuk yang ketiga.
Yang kedua. Yalah, yang kedua hampir yang ketiga lah. Yang ketiga dia masih bertahan. Hampir. Tapi dia masih tidak mau menyerah juga tu. Betul. Strategi dia. Dia ada strategi. Apabila nak jatuh tu dia akan rendahkan kedudukan dia. Okey, hari jatuh, dia akan jadi akan mengorbankan diri untuk orang yang ketiga pula. Betul. Bagus cara ni Bagus. Kawan-kawan lagi di atas bukit sana masih lagi dah. Saya pun tak tahu lokasi kedua kita dah selesai ke belum. Orienteering awak dah pergi belum ni? Belum lagi masih lagi mencari arah. Itu pasukan yang banyak lagi akan melalui benda ni sampai tengah hari. Kemudian tengah hari nanti pasukan yang orienteering tu akan turun sini pula lah. Yang pasukan yang sedang buat air ni akan pergi ke sana. Okey. Itulah kaedah yang digunakan oleh unit Koko dalam menjalani BIG. Betul. Ya, bukan senang nak menguruskan ramai ni 100 orang. 2 kali 200 orang lebih. Betul, Okey, awak teruskan masak. Silakan. Yang ini saya pun tak tahu. Ini siapa ni? Ini jurulatih Jepam perempuan. Dah selesai dia tarik. Masih ada lagi ke sana. Saya rasa dah habis Dah habis. Ini jurulatih Jepam perempuan. Dia bawa anak dia. Bagus dia melatih anak dia daripada kecil. Jepam ni merupakan satu unit uniform sukarela. Dia bukannya berjawatan tetap. Tapi mereka banyak berkorban dan sebagainya. Di samping juga itu kita bukan sebagai pengajar Koko bukanlah melepaskan tanggungjawab. Tidak, kami sentiasa memantau dan kadang-kadang kami turun. Tapi sebenarnya jurulatih Koko dan uniform keletihan. Sebab semalam dah sehari suntuk mereka berada di air. Hari ini terlalu letih. Jadi kita perhatikan di atas. Kemudian kita akan ada aktiviti petang. Okey, Puan Nurul. Ini Haikal. Kasih Haikal. Terima kasih Puan Nurul menjadi penonton setia kami. Okey. Star untuk anda. Itu acara ini diteruskan lagi. Sekarang sudah berapa jatuh? Sudah 4 jatuh. 4 jatuh. Kita tengok di belakang saya nampaknya Cik Roslan telah bising nampaknya. Okey, mungkin ada yang telah sampai berjumpa harta karun, ada yang belum sampai lagi. Okey, buat sementara waktu saya tinggalkan dulu saya langsung ini daripada channel BIG. Saya akan terus biarkan. Saya akan jemput komentator yang lain. Cik Jeb juga nampak sedang bercakap dengan jurulatih Jepam. Ini Puan Fatima. Ini tempat masak tempat masak kita. Tempat makan dan masak. Okey, sebelum kita pergi tengok apa Jepam, apa orienteering. Apa orienteering buat. Okey ni. Kasih Haikal. Ini jurulatih sedang yang dah sampai. Pasukan kedua juga akan turun ke dusun untuk mencari harta karun. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Ada yang berjaya lah, ada yang tak berjaya. Ada yang berjaya. Belum lah, kumpulan ni belum. Kumpulan yang sudah, yang itu ya? Yang sudah? Tu? Okey. Saya pun tak tahu cara macam mana orienteering ni berlangsung, tapi macam itulah. Okey, sementara itu kita kita pusing view kita masih lagi ke kolam renang. Ke kolam kita. Jaga keselamatan, minum banyak air, pakai topi. Kasih Haikal bin Yunus, selamat datang. Tu tahniah daripada mana tu? Nurul B6. Okey, insya-Allah semuanya akan berjaya Puan Nurul, jangan risau, semuanya memberi komitmen. Tak ada yang menunjukkan sikap negatif. Yalah, benda satu yang baru. Satu betul yang mereka rasai. Nampaknya kawan dekat atas teka, jatuh, nampak mungkin jatuh ni. Itu satu idea pula. Tarik pula, tolak tali ke atas. Okay. Dah jatuh. Itu buaya yang ketiga.
Kita tak tahu berjaya ke dia. Nampaknya nak jatuh juga. Oh, kawan dia masih memegang. Oh, berusaha kawan dia untuk menyelamatkan kawan yang di atas buaya. Adakah dia berjaya? Okey, pelan-pelan. Tapi dalam... Saya doakan sampai ujung lah. Tapi saya ingat... dah. Akhirnya adakah dia give up? Dia give up dan dia berkorban untuk kawan dia lain lah. Okey. Boleh kau dapat? Ya. Ikan goreng, ikan. Okey, mereka akan meneruskan acara ini sehingga habis pelajaran kata. Buat masa ini channel BIG mohon diri untuk sebentar. Untuk kita off sebentar lah ya. Bentar, okey. Cik Din, anda cakap sebelum kita menutup siaran langsung. Cik Mus, pusing sikit Cik Mus. Dituntun sedang oleh Nurul Mazrifah, Siti Salamah. Dan terima kasih kepada Kasih Haikal, Nozita, Nizamuddin, Sewa Perumal pun ada nampaknya. Dalam ni tadi, pengarah pun ada. Dr. Nirwana mungkin tak sempat kot. Apa okey. Jadi kita ni macam mana cakap apa? Semua jalan lancar Ini Cik Din, jalan kita. Okey, penutup sebelum dia menutup kita punya channel pagi ni. Channel pagi ni macam mana kejayaan pencapaian pagi ni Cik Din sebelum kita menutup channel kita. Ya, terima kasih Tuan Bat. Terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran langsung kita live kita pada hari ini untuk menyaksikan BIG untuk siri 2 bagi kumpulan PISMP. Semoga kumpulan B. Semoga akan datang 6 sehingga B10 lah. Semoga siaran langsung ni dapat diteruskan. Dan kita akan teruskan live ini siaran langsung ini insya-Allah pada esok pun kita akan ada laksanakan berkaitan dengan aktiviti berakhir ya. Dan ada satu lagi aktiviti iaitu melibatkan survivor ataupun kita istilahkan sebagai ikhtiar hidup ya. Esok akan bersama Tuan Eji Kamal, Tuan Bat lagi dan rakan-rakan lain, Cik Bai, Tuan Bai ya, dan Rumah dan semua yang lain lah. Jadi selamat untuk terus menyaksikan kami. Terima kasih. Itu kata-kata pagi ni sebelum channel ini ditutup pagi. Dan kita akan sambung channel waktu petang untuk melihat ikhtiar hidup oleh Cik Mus yang diketuai oleh Cik Mus, pakar memasak. Dengan itu saya sebagai pengkomentator anda untuk channel pagi ni mengundur diri buat sementara waktu dan kita akan sambung dalam pukul 2.30. Terima kasih. Okey Cik Mus, bye-bye. Bye.